Sejarah, cerita masa lalu. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Kita belajar banyak dari sejarah. Sejarah membimbing kita dengan segala keberhasilannya dan juga kesalahan. Jejak Rasul meneruskan pengembaraan menjejaki kesan kegemilangan Islam di Tanzania. Kali ini, sebuah bandar pelabuhan lama yang begitu terkenal di pantai timur Afrika sekitar hujung abad ke-18, Bagamoyo. Bagamoyo terletak 70 km ke utara Bandaraya Dar es Salaam. Perjalanan mengambil masa 2 jam, menempuh jalan raya tidak berturam, lebih 50 km untuk sampai ke destinasi. Bagamoyo hari ini hanyalah sebuah pekan kecil yang dihuni kira-kira 5,000 orang penduduk. Sekali pandang, bandar ini tiada apa istimewanya. Benarkah ia pernah menjadi tumpuan pedagang dari Afrika, Timur Tengah dan Eropah, seperti yang diceritakan? Yang pasti, kunjungan ini memberi kami peluang untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat luar bandar di Tanzania. Akhir kurun ke-18, Bagamoyo terkenal sebagai pusat perikanan terbesar di pantai timur Afrika selain Zanzibar, Mombasa, Malindi dan Tanga. Kononnya satu masa dulu di sepanjang pantai Bagamoyo, beratus kapal serta bahtera pedagang berlabuh menunggu giliran mudik ke dermaga untuk menurunkan barang dagangan masing-masing. Rasanya, saki-baki kesan sejarah itu masih kelihatan hingga ke hari ini. Hari ini, pantai ini kelihatan seperti sebuah perkampungan nelayan biasa. Tetapi sebenarnya, satu masa dulu, ini ialah lokasi sebuah pelabuhan perdagangan bertaraf antarabangsa membentuk jaringan perdagangan sehingga ke Basrah, Goa dan gugusan Kepulauan Melayu. Inilah Bagamoyo. Bagamoyo ketika itu bolehlah dianggap seperti Dar es Salaam pada hari ini. Namun sejarah mengubah segala-galanya.
Hari ini, Bagamoyo tidak lagi seperti dahulu. Namun ia masih lagi mengekalkan ciri-ciri maksud Bagamoyo yang menjadi punca tempat ini dinamakan sedemikian. Bagamoyo bermaksud lay down my heart, di sini hatiku terpaut. Hamba abdi menganggap Bagamoyo tempat yang begitu tenteram sebelum mereka berhijrah ke benua lain. Di sinilah pusat transit terakhir hamba abdi yang datang dari tengah benua Afrika sebelum mereka dihantar ke Eropah dan Amerika Utara. Islam pernah muncul sebagai kuasa yang digeruni menakluki sebahagian besar pesisir pantai timur Afrika yang berpusat di Zanzibar dan Bagamoyo. Sultan Abdul Majid dan Sultan Bergash memerintah sekitar tahun 1870 hingga 1880 meletakkan Bagamoyo di peta perdagangan dunia. Bandar lama Bagamoyo masih boleh dilihat hingga hari ini. Ia dianggap pekan mati dan tidak bermaya kecuali jika ada pelancong luar yang datang menjengah. Tidak banyak yang mereka tahu tentang dunia luar kecuali apa yang sekali-sekala dapat ditonton di kaca TV. Dan apa yang didengar tentang Bagamoyo hanyalah masyarakat pribuminya yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ada disebut kononnya masyarakat kecil di sini saling mengenali satu sama lain sehingga orang luar mudah dikenali. Bandar ini menurut catatan sejarahnya dibangunkan oleh seorang Arab bernama Abdullah Marhabi pada tahun 1860. Struktur bangunan yang dibina banyak bercirikan seni bina Oman dan India. Tiada usaha pemeliharaan kelihatan dijalankan bagi memulihkan bangunan yang telah uzur dan rosak. Abu Zar dibesarkan di Bagamoyo. Kami menemuinya ketika dia sedang berurusan di Pekan. Menurut Abu Zar, dulunya tempat ini ramai dihuni oleh orang India dan Arab. Sebab itu, pengaruh Arab dan India menonjol pada seni bina bangunannya. Before, you can say that was developed the best during the capital of the Germany before they moved it to Dar es Salaam. Like these doors and windows, they are typically Indian design. Biarpun bandar ini telah hilang fungsinya sebagai pusat perdagangan besar, namun penduduk di sini menganggap kegemilangan lampau hanya menjadi cerita manis buat generasi akan datang. Walaupun kecil dan serba kekurangan, ia tetap menjadi nadi penduduk sekitarnya. Beginilah Pekan Bagamoyo hari ini. Tidak lebih daripada sebuah bandar mati yang tidak mempunyai sebarang keunikan dan tarikan. Kegemilangan 100 tahun dulu hanya dihargai oleh pengkaji sejarah serta penjejak tamadun purba. Namun, bagi penduduk Bagamoyo, tanah tumpah darah mereka ini masih mengekalkan kemasyhuran silam. Kami akan kembali. Kami kembali. Runtuhan ini berusia 800 tahun.
Sebenarnya, ini ialah tinggalan masjid lama, dipercayai tertua di Tanzania. Struktur asal masjid masih dapat dilihat hingga hari ini. Kewujudan Koile Ruins, tapak runtuhan masjid ini, menjadi bukti Islam telah sampai ke Timur Afrika seawal kurun ke-13 lagi. Ini ialah kawasan ruang solat dan mihrab masjid. Ruang solatnya boleh memuatkan antara 15 hingga 20 orang pada satu-satu masa. Batu ini terletak bertentangan dengan sebuah perigi yang telah tertimbus. Ia dipercayai batu alas untuk jemaah menyempurnakan wuduk. Kawasan bersejarah ini telah diwartakan sebagai tapak kajian Jabatan Muzium dan Antiquiti Tanzania sejak tahun 1958 ketika era pemerintahan British. Ia dipercayai didirikan oleh seorang Parsi bernama Syekh Ali bin Juma yang datang berdagang di Pelabuhan Bagamoyo. Masjid ini terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu bangunan utama dan kawasan perkuburan Syekh Ali dan ahli keluarganya. Menurut cerita penduduk tempatan, Syekh Ali juga berperanan sebagai imam bagi masjid yang dibenanya itu. Pada kubur Syekh Ali dan keluarganya, tulisan ayat Al-Quran dipahat pada batu. Kawasan kubur boleh dikenali dengan kewujudan batu-batu nesan serta tiang-tiang menara yang dipahat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Syekh Ali dan keluarganya bukanlah tokoh pembaharuan Tanzania yang menatang kekayaan harta benda buat penduduknya. Tetapi, kegigihannya memelihara agama Allah memungkinkan rakyat Tanzania dan sekitar pantai Timur Afrika diperkenalkan dengan keindahan Islam. Setelah runtuhnya masjid ini, dipercayai sebuah lagi masjid telah dibina pada awal kurun ke-18 di Bandar Lama Bagamoyo oleh penduduk tempatan. Masjid baru itu mengambil alih peranan masjid yang dibina Syekh Ali, seterusnya menjadi tumpuan utama umat Islam ketika itu. You know, after this mosque fall down, they built another one, as I told, the second from 15th century. So after this, the second one fall down. This family moved from here to Old Bagamoyo. So they started another life in Bagamoyo. Also because the port, the place where they came by using door, after the mangrove swamps covered on the sea, these people trying to move this area to another place to find the place where they can communicate with another place. Makale Nyare, penjaga kompleks sejarah Koile Ruins, membawa kami ke sebuah lagi tapak runtuhan masjid yang terletak hanya beberapa meter dengan masjid pertama yang dibina oleh Syekh Ali. Menurut Makale, masjid kedua ini dipercayai dibina oleh ahli keluarga Syekh Ali setelah runtuhnya masjid asal akibat dilanda ribut kencang. Ia dibina pada awal kurun ke-14 menggunakan bahan binaan yang sama seperti Masjid Syekh Ali. Kami akan kembali. Kami kembali.
Menjejaki kegemilangan Islam di bumi Tanzania memaksa kami mengkaji sosio-budaya masyarakat tempatan. Pemahaman terhadap faktor pendidikan serta keadilan ekonomi begitu penting untuk melihat ke mana hala tuju umat Islam Tanzania. Taraf hidupnya rendah menghantui majoriti umat Islam di sini untuk menjadi umat contoh seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kegemilangan Kesultanan Islam Darussalam dan Zanzibar di zaman lampau tidak menjamin Islam akan gemilang buat selama-lamanya. Islam gemilang di zaman itu kerana penganutnya beriman, memertabatkan ilmu, saling menghormati dan bersatu. Mereka menakluki lautan luas dan mahir dalam ilmu fizik dan matematik. Muncullah mereka sebagai kelompok yang disegani dan dihormati. Umat Islam sewajarnya dibulatkan dengan wadah yang satu dengan menepikan perbezaan etnik, warna kulit dan bahasa. Hanya dengan berpegang kepada ajaran Islam sebenar, umat Islam akan dihormati. Penduduk Tanzania terkenal dengan kemahiran mereka menghasilkan barangan kraftangan yang bermutu tinggi. Sesuatu yang menarik jika berkunjung ke Darussalam ialah pusat membuat kraftangan dan cenderamata di pinggir sebatang jalan. Di sini, segala jenis barangan kraftangan dibuat secara beramai-ramai di tempat terbuka. Hasil seni yang bermutu menuntut kemahiran serta ketelitian yang tinggi. Bagi kaum wanita pula, tangan diulit dengan jarum dan benang bagi membuat cenderamata berbentuk sulaman tradisional Tanzania. Tangan yang menghayun buayan rupa-rupanya mampu menghasilkan kraftangan yang bermutu tinggi. Malah, tangan yang menghayunkan buayan boleh menggegarkan dunia. Yang menarik, mereka yang terlibat dengan industri ini tidak mempunyai sebarang asas kemahiran pertukangan sama ada dari sekolah ataupun institusi formal di sini. Berada selama beberapa hari di Darussalam dan Bagamoyo membuatkan hati menghargai keselesaan di tempat sendiri. Bak kata orang, lebih jauh berkelana di negara orang, lebih banyak yang dirindui di negara sendiri. Pengembaraan kami di negara Afrika Timur ini belum lagi berakhir. Dalam episod seterusnya esok, Jejak Rasul meneruskan pengembaraan ke sebuah pulau eksotik di pesisir Tanzania.
Monica? Monica? Waktu seperti terhenti di pulau ini. Zanzibar, pulau yang menyimpan rahsia silam dalam jejak Rasul esok. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi.